rakan-rakan ahli parlimen. Tuan Speaker, saya minta maaf, saya kena tarik balik soal saya salah baca tadi. Betul, yang Speaker cakap itu betul, saya tarik balik mengenai aturan syarat. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Speaker, saya mulakan dengan menyebutkan siapan tweet saya terakhir pada 24 Februari menyebutkan 2 kes pulih sepenuhnya hari ini 24 Februari. 20 jumlah seluruhnya pulih sepenuhnya. 2 kes stabil di HKL, bukan di ICU. Tiada kematian. Dan itulah tweet saya terakhir sebagai YBMK. Terima kasih. Sebentar tadi YBMK menyebutkan gelombang pertama berakhir 15 Februari. Apakah daya, Datuk Speaker, membeli nenas di Kuala Sepetang, pergi ke Pekan sambil berlari. Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupa-rupanya hujan di tengah hari. Akibat daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh rakan-rakan dululah Pakatan Harapan kabinetnya, apa yang berlaku adalah tergendala segala perancangan-perancangan menteri-menteri Pakatan Harapan. Termasuklah mantan YBMK ini, Datuk yang dipetua. Antara lainnya, semalam kita saksikan hartal doktor kontrak. Saya ingin menyinggung persoalan ini pada awalnya, Datuk yang dipetua. Antara agenda reform yang tergendala, yang difikirkan oleh The Health Advisory Council, Majlis Penasihat Kesihatan yang saya tubuhkan, yang dipimpin oleh Tan Sri Abu Bakar Sulaiman dengan 7 of the Magnificent anggota, yang antara lainnya menampilkan satu cadangan suruhan jaya perkhidmatan kesihatan yang akan review, menyemak keseluruhan perkhidmatan kesihatan. Izin, Dan antaranya, Kuala Selangor boleh saya celah. Tanya berkenaan dengan baru nak harta. pick up. Tak apa, sila. Contract doctors. Ya, sila pergi. Just sedikit saja. Tak apa. Tadi Kuala Selangor telah menyentuh tentang isu kontrak doctors tersebut. Semalam kita melihat mereka ada membuat protes. Now sekarang berakibat ataupun ekoran daripada protes tersebut, mereka sekarang menghadapi dengan izin disciplinary proceedings ataupun kemungkinan akan menghadapi disciplinary proceedings. Juga mereka adalah disiasat ataupun dikatakan akan disiasat untuk illegal gatherings dan sebagainya. Apakah pandangan Kuala Selangor berkenaan dengan isu ini? Bukankah kontrak-kontrak doktor ini sepatutnya diberi galakan dan sokongan untuk meneruskan dengan perkhidmatan mereka memandangkan COVID-19 sekarang dan diberi apa yang kita panggil security of tenure? Apakah pandangan Kuala Selangor? Kuala Selangor minta pencerahan. Speaker, Terima kasih. Kuala Selangor. Logo saya Kuala Selangor. jawab seterusnya. Kuala Selangor. Ya. Kuala Selangor, kapal. Kapar, ya. Sila. Ya, terima Saya kasih. punya waktu yang agak mewah sikit hari ini. Terima kasih Tuan Speaker dan Kuala Selangor. Ada antara hujah bila menyebut tentang masalah doktor kontrak ini, mengatakan bahawa kita mempunyai terlalu ramai graduan perubatan. Tetapi kalau kita memetik sebuah ciapan underfunded, understaffed, underpaid, overworked, overstretched, overcrowded, bukan dari orang lain tetapi daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita sendiri pada beberapa tahun yang lepas, ini menunjukkan masalah kurangnya peruntukan untuk sektor kesihatan. Jadi itu sepatutnya menjadi tumpuan kepada pihak kerajaan dalam menangani masalah doktor kontrak ini, dan kita mahu Menteri Kesihatan menyatakan pendirian tentang agar pihat berkuasa menghentikan siasatan dan tindakan terhadap mereka. Adakah Kuala Selangor setuju? Kuala Selangor, kapal sekejap sekali. Sila kapal. Terima kasih Datuk Speaker. Kuala Selangor, saya meneliti daripada perkembangan terkini yang melibatkan pekerja-pekerja kontrak doktor ini dan juga nurse kontrak yang sudah pun berlarutan bertahun-tahun. Melihat daripada perkembangan ini,
kita dalam undang-undang dia ada provision period. Tetapi saya nampak daripada kerajaan pada hari ini bukan saja dilayani, disantuni mereka yang menjadi frontliner, yang berkorban jiwa mereka dan keluarga mereka, tapi mereka diambil tindakan, disiplin. Saya nak bersekali dengan sahabat-sahabat saya semua, iaitu kita ada putusan commission period ini perlu kita hargai mereka dan tindakan tidak boleh diambil pada mereka dan kita tidak boleh berkompromi dalam soal disiplin. Ini bukan soal disiplin. Ini soal hak mereka. Dari Kuala Selangor. Satu lagi, saya nak beritahu tentang allowance critical. Allowance critical ini sebenarnya telah pun ada. Tetapi mestilah dikaji semula kerana pengorbanan mereka yang telah mereka lakukan dalam COVID-19 ini. Dan saya harap kerajaan ini jangan jadi wadah merapu Tantu Arah yang menyebabkan kerajaan dan negara ini babrok jadinya semua. Terima kasih. Sokong Kapa, sokong. Kuala Selangor pendek je. Last Johor Bahru. Tak apa. Okey, terima kasih kepada Kuala Selangor. Ringkas ya. Kepada Datuk Speaker. Pertama sebab saya nak kena nyatakan bahawa doktor di luar sana menunggu-nunggu apabila menteri bagi penerangan sama ada bagi sedikit pengiktirafan apa yang doktor muda buat semalam. Malangnya masa yang diberikan sepanjang 55 minit langsung tak disebut oleh Menteri Kesihatan pada hari ini. Yang mana kalau kita lihat dari segi kekuatan doktor-doktor yang sedang bertugas, keseluruhannya dalam negara sekitar 71,000 orang. Daripada jumlah tersebut dinyatakan 52,000 orang doktor berkhidmat dengan KKM. Masalah doktor kontrak ini melibatkan 23,000 orang. Maksudnya lebih daripada 40% yang sedang berkhidmat ini atas dasar kontrak. Jadi walaupun diberi nasihat jangan buat hartal, jangan terlibat semalam, ternyata anak-anak muda profesional yang bertungkus lumus menyelamatkan pesakit-pesakit ketika ini langsung tidak diambil peduli oleh kerajaan pada hari ini. Saya mohon bekas Timbalan Menteri Kesihatan angkat isu ini, tunjukkan kita pertama isu yang kita angkat hari ini adalah soal doktor kontrak. YB Kuala Selangor sedikit saja YB. Sikit ya. Sedikit. Batu kawan betul-betul sikit ya. Sedikit. Terima kasih Terima kasih Speaker. Untuk makluman Dewan, doktor-doktor daripada Perhimpunan Aman Hartal Doktor semalam telah diberikan show cause letter daripada pengarah Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Jadi saya rasa ini sesuatu perkara yang sangat mendukacitakan selain daripada harass oleh polis untuk memberi kenyataan. Sekarang ni pengarah hospital juga memberikan show cause letter. Saya rasa apa pandangan Yang Berhormat Kuala Selangor, show cause letter ini adalah untuk menunjukkan mengapa mereka menunjuk perasaan seperti ini. I think the reason is very clear. They have been neglected by the system. Hari ini kalau Menteri Kesihatan sakit, Perdana Menteri sakit, bukan menteri lain yang akan merawat mereka. Bukan wakil rakyat daripada Perikatan Nasional yang akan merawat mereka. Doktor inilah yang akan merawat mereka. Betul. Apa pandangan Yang Berhormat Kuala Selangor? Terima kasih Batu Kawan, terima kasih Johor Bahru, Bukit Gelogo, Kapar dan rakan-rakan yang mencelah sebentar tadi keseluruhannya. Datuk Yang di-Pertua, sebab itu saya angkat ini sebagai agenda pertama saya dalam ucapan ini. Justru kerana memandangkan kemaslahatan mereka sehingga kan mereka sanggup untuk berdemonstrasi secara aman kerana umpama merayu kemaslahatan kebajikan mereka dipertahankan, dilindungi. Justru saya mau semua ucapan tadi yang dimasukkan dalam ucapan saya kerana saya sendiri memerhatikan perkara ini sejak sedari awal lagi dalam 22 bulan yang lalu. Antara lainnya saya menyebutkan dan kita telah pun menampilkan satu usaha untuk membuat reformasi Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan ini yang dipimpin oleh Tan Sri Bakar Sulaiman, dan atas tajuk dan agenda ini dipimpin oleh, dengan izin kalau boleh saya sebutkan, Profesor Dr. Adibah Kamar Zaman yang keseluruhannya adalah satu usaha bersungguh, dan jangan ada di kalangan yang menyebutkan lagi bahawa Pakatan Harapan tidak memandang sepi perkara ini. Sebenarnya pada tahap awal kami telah berjaya untuk mendapatkan satu kedudukan yang agak baik di mana contract workers itu diberikan daripada UD 41 kepada UD 43. Dan dalam keadaan Perdana Menteri ketika itu mahukan downsizing, right sizing kerajaan dan civil service, KKM Putrajaya mampu mendapat
sejumlah 10.867 perjawatan yang antara lainnya adalah untuk perjawatan doktor dan juga perkhidmatan yang lain. Datuk Yang Dipertua, saya perlu menegaskan betapa dalam hal ini paling tidaknya seperti yang dituntut oleh MMA, seperti yang dituntut oleh Hartal doktor kontrak ini, Skosmas dan yang lain itu, kita perhatikannya apa yang mereka mahukan, Datuk Yang Dipertua, hanyalah satu yang sangat menesabah. Ya, antara lainnya memastikan proses pelantikan mereka itu, pemilihan mereka itu telus dan adil berdasarkan merit. Keduanya mahukan supaya kontrak doktor itu diberikan peluang untuk menjalani program postgraduate mereka, sama ada dengan Masters of Medicine ataupun parallel pathways di luar negara. Dan ketiga adalah untuk mendapatkan layanan yang adil dan saksama. Datuk Yang Dipertua, atas perkara ini saya mohon supaya kerajaan, khususnya Perdana Menteri, dalam tweet saya semalam saya menyebutkan supaya jangan sampai sekali saya sebutkan, for all that it's worth, I implore the PN government not to punish or take any disciplinary action on all doctors involved in Hartal doktor contract ini. They are exercising that democratic right in a civil way as a last resort. Merayu kemaslahatan kebajikan mereka dilindungi. Justru jangan ada pihak berkuasa yang mengambil tindakan ke atas mereka, dan jangan jadikan mereka itu dalam pandemik ini seumpama PPE dibuang, diguna pakai, dibuat sebagai consumable, sebagaimana gown PPE itu diperlakukan begitu. Saya ingatkan perkara ini, dan ini menjadi satu noktah penting untuk saya bangkitkan, karena kita konsisten dalam memperjuangkan hak mereka, dan insya-Allah kita mahukan tindakan ini, dan YBMK masih ada lagi di sini, walaupun tidak menyebut apapun, bersabit dengan Hartal doktor kontrak semalam, yang mereka lakukan demonstrasi itu, saya minta beliau mengambil perhatian atas perkara ini dan semua yang disebutkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang lain tadi. Datuk Yang Dipertua, saya terus masuk kepada poin untuk saya perhatikan akibat juga daripada yang tergendala Pakatan Harapan ini, justru kami tidak dapat melaksanakan program-program khususnya dalam menangani pandemik setelah kami ditumbangkan 24 Februari dan mereka mengambil alih 1 Mac 2020 itu. Namun Datuk Yang Dipertua, tidak siapa yang dapat menjangkakan. Semalam 26 Julai, Malaysia mencatat 1 juta kes dengan 8,000 kematian. Tidak siapa yang dapat meramalkan sungguh buruk akan manajemen dan pengurusan atau gross mismanagement dengan izin. Sehingga kan disebutkan 150,000 SMEs gulung tikar, 1,5 juta rakyat hilang pekerjaan. Dengan izin saya menyebutkan, Bloomberg menyebutkan, mengangkat satu judul artikel yang berbunyi staggering down the road to a failed statehood. Negara yang gagal kerana kerajaan yang gagal. Datuk Yang Dipertua, justru saya ingin menekankan akan apakah sebenar-benarnya punca sebab mengapa pada 1 Julai, saya ingat 1 Julai Ketua Pengarah dan tim KKM Putrajaya mengangkat plakat 1 kes saja pada ketika itu. Ingat yang berhormat semua, 1 Julai diangkat plakat 1 kes, itu pun daripada yang diimport. Datuk Yang Dipertua. Justru apa yang telah berlaku, senggang waktu, peluang yang diberikan dalam lockdown PKP ini. Kalau Klang Valley ini tak silap saya hitung-hitung dalam semua jenis PKP, 230 hari lockdown Datuk Yang Dipertua, yang mengakibatkan derita rakyat. Syarikat-syarikat besar seperti mana disebutkan oleh YB, MUA mungkin selamat, bahkan
membuat keuntungan yang besar akibat sektor-sektor yang mereka ceburi. Namun 150,000 SMEs gulung tikar rakyat menderita dan terhimpit ya dengan derita akibat hilang pekerjaan, hilang gaji dan pendapatan. Justru saya ingin sekadar hanya mengungkapkan analisis ataupun postmortem yang disebut oleh Brigadier General Ketua Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera ATM, ya, Dr. Muhammad Arshil Mohidin, yang antara lainnya menyebutkan akibat ataupun punca daripada ketiadaan tindakan secara bersepadu dan arahan koordinasi daripada peringkat atas sehingga ke bawah menjadi punca mengapa negara tidak dapat keluar daripada gelombang ketiga COVID-19 yang disebutkan oleh YBMK sebentar tadi. Beliau memberi pandangan apa yang dikatakan, apa yang saya nampak ialah ketiadaan a unified action dengan izin and coordination from top down. Dan dia menyebutkan bahawa dia memberi komen ini secara profesional, di mana yang diperhatikan keputusan-keputusan di peringkat persekutuan di pusat, tetapi tidak diimplementasi di peringkat setiap negeri. Justru begitulah antara perkara yang disebutkan oleh beliau sebagai kegagalan utama menangani COVID, pandemik COVID pada gelombang ketiga ini. Walaupun kita awal-awalnya saya akui mempunyai prestasi yang agak baik, namun respite waktu yang ada itu tidak dipergunakan seluruhnya, tidak dimanfaatkan sebaiknya untuk menangani gelombang kehadapan itu dengan lebih baik lagi, Datuk Yang di-Pertua. Justru kita perhatikan akan perkara ini, dan saya terpaksa menyebutkan juga dan memperingatkan Dewan Yang Mulia ini, kesihatan adalah jurisdiksinya ataupun kuasanya kerajaan federal. Itu kita sedia maklumi. Kalau terbaik pun at best, kerajaan negeri, state exco, atau kalau di Sabah dan Sarawak, Menteri Kesihatannya hanya boleh memainkan peranan complementary dan supplementary. Ya, selama ada kerjasama yang baik. Justru persoalan yang besar yang saya ingin bangkitkan di sini adalah kegagalan di samping apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Arshil itu adalah apa yang diistilahkan oleh mantra WHO dan hari ini cuba diungkapkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional hari ini dengan diistilahkan dengan whole of government and whole of society approach. Mantra ini bukan untuk diulang sebagai wirid dan zikir begitu saja. Datuk Yang di-Pertua, tolong. Ia bukan retorika, ya. Maaf, saya menggunakan istilah itu untuk menyebutkan betapa pentingnya dalam persoalan ini yang kita perhatikan, kegagalan ini bersabit dengan kegagalan kerajaan melalui KKM Putrajayanya untuk benar-benar memanfaatkan expertise dan kepakaran yang ada di kalangan tokoh-tokoh, ya, clinicians, public health physician, epidemiologists, data scientists, dan semua kepakaran, termasuklah dalam bidang-bidang yang lain. Yang mana akibat daripada itu, keupayaan dan capacity yang ada hanya tertumpu pada persoalan ataupun keupayaan di KKM Putrajaya. Saya memerhatikan perkara ini dengan jujurnya karena saya berhubungan dengan mereka. Antara lain semalam saya lepaskan satu siapan tweet saya apabila saya melihat dan memandang kepada program pemulihan negara yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Pagoh. Kita perhatikan bahawa rata-ratanya adalah semuanya hampir. Tuan Speaker, boleh celah? Boleh. Sila dapat kebenaran. Boleh bos ni. Saya tadi dengar WHO, apakah Kuala Selangor bersetuju apa saja yang direkomend oleh WHO, diluluskan oleh WHO, diterima pakai oleh Kementerian Kesihatan di Malaysia.
Tidak ada sekatan atau monopoli, hanya vaksin jenis tertentu saja yang diizinkan. Pakar-pakar juga mengatakan ivermectin, sebutan itu betul lah, takut silap nanti kacau. Ivermectin boleh digunakan pakai seperti yang telah berjaya di India. Daripada 400,000 jangkitan turun kepada 40,000. Apakah ini Kementerian Kesihatan juga akan menerima ivermectin yang lebih murah dan ia adalah satu ikhtiar untuk mengurangkan jangkitan COVID ini? Minta bekas Menteri Kesihatan terang dengan betul-betul. Terima kasih Ketua Raja. Ya, terima kasih sekali lagi akan soalan itu yang saya kira sangat baik. Ya, sebagai mantan Menteri Kesihatan, sebagai seorang medical scientist, saya sangat berpandukan kepada prinsip-prinsip sains untuk sama ada menerima apapun ya dari sudut therapeutics ataupun drugs, dan juga termasuklah akan persoalan vaksin dan sebagainya, ia mesti berpandukan the gold standard of randomized double blind studies ataupun paling tidaknya clinical trials yang punya kewibawaan, ya, yang direview dalam jurnal yang dianggap authority dan peer reviewed journals. Namun saya bersedia menerima ya akan apapun ya yang pernah juga, dan saya juga mengikuti akan perkembangan vaksin ini pada awal lagi ya, dan saya pun telah memberikan pandangan-pandangan saya secara terbuka juga, walaupun saya letakkan perkara ini dalam jurisdiksinya Kementerian Kesihatan, DG dan pihak teknokrat sini untuk membuat keputusan. Dan saya tahu juga bahawa KKM Putrajaya dengan segala ya pengiktirafannya sedang menjalankan ya ujian klinikal, dan kita tunggu ya, kita tunggu sebentar untuk mereka mengeluarkan dapatan-dapatan mereka. Begitu Datuk M Tua. Adapun saya tahu bahawa ada di kalangan GPs yang menggunakan ivermectin ini ya, sebagai the early phase ya, dia ada etologi COVID ini, ada biphasic, the acute phase itu ya adalah yang diperlukan ya, di anti ya inflammatory ya, yang antara lainnya yang digunakan adalah ivermectin ini di samping banyak yang lain. Baik, itu saya mau Menteri memberikan pandangan pada persoalan yang dibangkitkan oleh Ketua Raja sebentar tadi. Datuk Yang Ketua, saya sebenarnya tadi baru nak lajak kepada memahamkan persoalan ke depan nanti, the way forward. Setelah kita gagal bukan saja dengan lockdown, gagal dengan daruratnya sekali. Dan keseluruhan itu ukuran matriksnya kegagalan itu adalah antara lain persoalan sama ada. Saya tidak percaya dengan angka saja, tapi angka per 100,000 penduduk yang kita pada 26 Mei, tak silap saya, World in Data meletakkan kita melepasi nombor 1 di dunia. Ya, di samping itu juga kita perhatikan hari ini. Nah, persoalannya, mengapakah diizinkan kegagalan ini? Ya, sementara saya sebutkan tadi, kita pada tahap yang sangat baik. Walaupun Dr. Arshin menyebutkan ya bahawa yang dibangkitkan beliau adalah persoalan kegagalan the chief in command ataupun the higher in command ya, the commander in chief yang gagal untuk mengorkestrasikan, memobilisasikan seluruh supply chain ya, from the front end of testing kepada the back end of patient management, yang saya sendiri dapat saksikan. Kata yang betul. Saya dapat saksikan sebab saya juga adalah dilantik sebagai pengerusi STFC yang mana saya sebutkan tadi. Kami adalah satu think tank yang berperanan membantu kerajaan negeri. Dan sebanyak mungkin, much as we want to, dengan izin untuk membantu, kita masih ingat dan kita diingatkan bahawa kita adalah kumpulan think tank, bukan pelaksana, bukan eksekutif, tapi kita punya STFO, Operation Arm, untuk membantu mengoperasikan. Justru apa yang saya dapat lihat, ya, persoalannya bukan saja persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Arshil, tetapi kegagalan policy yang sekaligus meletakkan keupayaan menangani pandemik ini tergendala. Antara lainnya boleh saya sebutkan, ya, dan hari ini
selepas 6 bulan lebih, nanti mungkin saya huraikan dengan lebih terperinci, tetapi saya perhatikan dalam program pemulihan negara itu baru dilihat ya akan segala perkara yang telah kami sebutkan hampir setahun yang lalu. Ya, sahabat saya Bandar Kuching bersama Jawatankuasa Kesihatan Pakatan Harapan dengan saya Dr. Goping, YB Goping, ya dengan kawan-kawan yang lain. Berbuih mulut kami. Ya, bercakap tentang perkara-perkara yang seharusnya telah dilaksanakan, termasuklah data sharing yang sangat mengendalikan pihak-pihak seperti kami di negeri Selangor yang punya keupayaan untuk menganalisa, melakukan machine learning, AI, artificial intelligence. Kita ada program Akura yang mana kita akan dapat melakukan secara prediction tempat-tempat yang dianggap sebagai hotbed, hotspot. Dan kita masuk dengan melakukan mass testing. Targeted testing. Ya. Targeted testing ini yang tentunya ya adalah satu yang bukan hanya akibat daripada yang seperti mana dilakukan oleh KKM. Maaf saya sebutkan. KKM melakukan kegiatan testing atas kontak rapat. Setelah berlaku satu-satu kluster, mereka ya melakukan kontak tracing lalu menjalankan ujian-ujian. Boleh menjelas sekejap kalau Selangor? Baru nak masuk dia tu. Just a bit. Sila. Thank you. Terima kasih Dr. Speaker. Saya tertarik dengan pembahasan Kelas Selangor tadi berkenaan dengan AI. The context of using AI is definitely the way forward dengan izin. Tetapi this is just a simple calculation. Saya ingin tambah bukti seperti mana Kelas Selangor cakap tadi berkenaan dengan kegagalan kerajaan ini. In simple calculation, when I look at itu data pada 1 hari bulan Jun 2021, confirmed cases di Malaysia adalah 579,462. Maka kemarin pada 26 Julai 2021 adanya peningkatan 77% peningkatan ke 1,279,954. That's an increase of 492 confirmed cases dalam masa 2 bulan. You can imagine if we use AI, Kelas Selangor, and how the government has failed in addressing masa darurat dan juga masa pandemik ini di mana mereka cakap mereka telah berjaya. Terima kasih. Saya penampang. Terima kasih sahabat saya penampang sangat peka dengan persoalan AI dan begitulah kami di negeri Selangor pada awalnya menggunakan Akura AI untuk melakukan apa yang kami sebutkan sebentar tadi sebagai targeted testing sebelum berlakunya sesuatu kluster. Dan ketika itu saya berkongsi sedikit dengan maklumat di sini, Datuk Editor, terkadang kali positivity rate, kadar positif itu melampaui 20%. Dengan kata lain, andainya kita tidak dapat melakukan ini, maka itulah tempat-tempat perebakan, permulaan perebakan dan melakukan yang akan berlaku seterusnya apa yang dikatakan sebagai limpahan spillover kepada community. Kalau tempatnya workplaces, maka yang akan bawa balik itu adalah workers. Dan sebaliknya jangan salahkan hanya factories. Kadang-kadang di mana rumah community itu boleh pergi balik ke it can work both ways, cut both ways Datuk Editor dengan izin. Ya, dia boleh saja berlaku di antara dua tempat ini. Kuala Selangor. Ya. Benarkan mencelah InsyaAllah. Datuk Speaker. Saya hanya ingin merakamkan betapa kecewa dengan ucapan panjang lebar oleh Menteri Kesihatan tadi selama 55 minit. Tetapi tidak ada dibentangkan satu analisa di mana kesilapan dan kegagalan kerajaan dalam menangani pandemik ini. Sedangkan kita semua tahu bahawa keadaan dah cukup terdesak dan meruncing. But dengan izin, where did we go wrong? There was no analysis. Daripada kes yang sebanyak 200-300 sehari jadi sampai 17,000 sehari, no analysis. Where did we go wrong? Tetapi apa yang dikemukakan adalah
apa yang sedang dibuat di hospital, tambah ini, tambah itu. But what are the steps that should have been done? Dan di sinilah saya rasa apa yang sedang dibentangkan oleh Kuala Selangor ingin mendedahkan kesilapan-kesilapan dalam menangani pandemik ini yang tidak dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Dan saya ingin menegaskan ya bahawa segala komen-komen dalam tulisan pihak netizen khususnya daripada JKOM yang nak menyalahkan kerajaan Selangor, sedangkan kita berada dalam keadaan darurat yang mana kerajaan Selangor nak bersidang pun tak boleh. Apatah lagi nak menangani emergency yang sehebat ini ya. So I want to make that statement. I'm very disappointed. 55 minit tapi tak ada analisa, tak ada penyelesaian. Ya. Okey. Terima kasih Syah Alam. Tambahan sokongan kepada Syah Alam sebagai contoh untuk memberikan contohlah bahawa bukti bahawa kerajaan negeri tidak mempunyai kuasa apabila MKN mengumumkan bahawa apabila kerajaan negeri Sabah mengumumkan untuk dilonggarkan tetapi MKN menyatakan kerajaan negeri tidak boleh mengubah dasar mereka kena ikut dasar yang telah diputuskan oleh MKN. Jadi itu bukti apa yang disebutkan oleh Syah Alam tadi. Terima kasih Sepanggar. Mau dirakamkan itu sekali. Yang Mohd Kuala Selangor. Sikit je. Saya takkan mengambil masa. Yang Mohd Kuala Selangor setuju dengan saya selain daripada semua langkah-langkah yang telah disarankan, perlu juga kita sebagai rakyat Malaysia mematuhi peraturan undang-undang. Bila adanya peraturan yang telah ditetapkan, umpamanya keluar negara, kelebihan diberikan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan, menteri-menteri yang hilang 3 bulan di New Zealand, pergi ke Paris bercuti. Ada juga yang berpesta durian. Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang wajib kita patuhi. Kalau Timbalan speaker kena jawab ni, Timbalan speaker. Pesta durian. Kalau kita tak menghormati langkah-langkah ini, kita juga membebankan doktor-doktor. Adakah yang Mohd setuju dengan perkara ini? Terima kasih. Ledang. Terima kasih Kuala Selangor. Saya tertarik berkenaan dengan kes yang berlaku yang disebutkan tadi oleh Kuala Selangor dan juga disebutkan oleh Berhormat Menteri berkenaan dengan terutamanya kes sporadik. Kerana kita tahu kes ini tadi Menteri sebut merupakan punca kepada gelombang yang ketiga sejak September 2020. Dan daripada maklumat yang saya perolehi, apabila kami sebagai ahli parlimen Johor bertemu dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor serta Kesihatan Negeri, maklumat yang kita terima April-Mei 2021 di Johor kes sporadik telah meningkat sebanyak 119%. April-Mei 2021. Dan selepas itu kita dengar setiap hari ada kes-kes sporadik ini. Jadi, kalau kita tengok kepada pendapat yang telah diberikan oleh Profesor Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman, bekas Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam. Dia sebutkan ada beberapa faktor kerana berlakunya kes sporadik ini. Antaranya ialah tak patuh pada SOP. Yang ini saya nak sebut, bukan hanya kita salahkan, jangan salahkan rakyat semata-mata. Kena salahkan menteri, timbalan speaker yang langgar juga SOP. Jadi jangan salahkan rakyat semata-mata, tapi ini antara faktor kerana berlakunya kes sporadik ini. Selain daripada faktor-faktor seperti kelemahan siasatan kes oleh KKM. Saya minta maaf saya sebut, saya tahu KKM, frontliners kita buat kerja yang terbaik. Terima kasih, Leda. Antaranya ialah kelemahan siasatan kes dan juga kerana banyak faktor yang lain mungkin boleh diulas oleh Kuala Selangor. Terima kasih. Sikit Kuala Selangor. Merbuk. Kuala Selangor ada 2 minit saja lagi. Kanga 2 minit. Kuala Selangor merbuk satu je. Kanga 2 minit. Merbuk. Okey, saya cuba. Terima kasih Kuala Selangor. Kalau kita tengok dalam banyak keadaan, termasuklah sidang parlimen ni, selalunya KKM akan dirujuk tentang prosedur dan sebagainya. Tadi Ledang sebut tentang kes sporadik yang bermula daripada September yang mana orang selalu merujuk bahawa kes pilihan raya negeri Sabah. Cuma saya nak tarik ke belakang sikit. Dalam pengalaman saya pada tahun 2020, ketika banyak SOP dilonggarkan, saya ada ke Sabah atas jemputan Majlis Belia Sabah. Masa tu dalam flight ada penumpang yang bergelang pink. Di dalam tu dibenarkan naik untuk balik kerana dia ada surat daripada KKM untuk kuarantin diri di rumah. Dan kalau kita ingat, pada waktu itu ada kes Siva Gangga yang mana juga kes balik luar negara dibenarkan kuarantin di rumah. Jadi apakah alasan ataupun sebab
KKM mengambil keputusan tu sebab sebelum tu kita kuarantin di pusat-pusat tertentu. Jadi banyak saya ingat lagi kenyataan Menteri Pertahanan pada waktu itu yang mana kuarantin di rumah ni dalam laporan berita mengatakan lebih kurang dalam 60% tidak mematuhi kuarantin di rumah. Jadi saya ingat kes sporadik ni sebenarnya bermula daripada waktu itu. Apakah alasan KKM benarkan? Terima kasih Kang. Ya, itu satu perkara yang perlu YBMK jawab. Ya, saya Merbuk. sikit Sungai Petani Satu dulu. je. Kuala Selangor, terima kasih Speaker. Kuala Selangor, saya nak minta pandangan Kuala Selangor untuk dimajukan kepada Menteri. Ada sesuatu yang agak pelik yang sedang berlaku khususnya di kawasan saya. Penduduk di Sungai Petani, Kuala Selangor lebih kurang 400,000 lebih. 400,000, almost 500,000. Mereka yang patutnya diberi vaksinasi ialah 360,000. Tapi sedarkah Kuala Selangor hingga hari ini tak sampai 10% pun yang telah pun divaksin. Tak sampai 10% Tok Speaker, tak sampai. Jadi bagi tu ramai penduduk di Sungai Petani yang kebanyakannya tinggal di semi urban yang tidak mendapat vaksin. Malah mereka yang telah mendaftar seawal Februari sampai sekarang yang berumur di antara 40 tahun ke atas tak dapat vaksin dan mereka menunggu lama. Itu pertama Tok Kuala Selangor. Yang kedua, program PIKAS, PIKS, program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam dan swasta yang telah pun diumumkan oleh kerajaan dah berbulan dah. Sungai Petani ialah di antara tempat yang mempunyai banyak kilang-kilang dan industri. Tetapi tak ada satu pun yang diwujudkan di Sungai Petani. Baik, seterusnya ada kawasan-kawasan. Kawasan-kawasan yang telah pun kena lockdown, PKPD. Tetapi mereka yang kena lockdown ini tidak diberi prioritas untuk divaksinkan. Bayangkan Kuala Selangor, lepas buka lockdown PKPD ni, mereka ni kena keluar melewat. Mereka ni keluar melewat. Orang Kedah kata melewat ni, dia akan join dengan orang lain juga. Jadi, last kali, Kuala Selangor, last kali. Saya tengok polis buat kerja cukup teruk. Tahan orang, tanya surat. Tapi sedarkah Kuala Selangor, yang kebanyakan kena tahan ini ialah orang buat kereta. Yang naik motor ni, Kuala Selangor, mereka naik macam biasa. Jadi saya duk fikir, takkan driver saja kena cek surat. Yang kerja kilang banyak ni juga naik motor. Betul. Jadi yang lorong kereta berapa kilometer nak cek driver. Yang naik motor ni. Okey Sungai Petani. Itu Poin cantik. Itu poin sangat penting sebenarnya. Super spreader naik motor. Mereka lah yang berdepan dengan membuat interaksi dengan ramai orang. Mereka adalah super spreader. Tapi tak apa kita dengar YBMK jawab. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya tadi. Kuala Selangor, berbuk minta bagi tak? Tak berbuk. Kuala Selangor tak bagi. Sila Kuala Selangor teruskan. Berbuk ya. Hanya 16 minit saja lagi. 16 minit je lah. Saya sikit mau menyinggung persoalan sporadik. Kes-kes sporadik ini sebenarnya Datuk Yang Dipertua. Jangan silap faham bahawa kes-kes sporadik ini adalah unlinked. Dia adalah unlinked atau tak terkait dengan mana-mana kluster selama dia tidak dapat dikenal pasti. Kenapa dia tak dapat dikenal pasti? Antara lainnya adalah kerana dia tak dapat mengikuti apa yang dikatakan the chain of transmission itu. Di situlah peranannya contact tracing. Contact tracing sangat penting. Kalaulah kita hanya berpandu, maaf cakap, contact tracing secara semi-manual, kalau tak pun penuhnya manual, minta maaf, MySejahtera ya, sebagai satu app QR imbasan saja, imbas saja ya. Sebenarnya tidak dapat kita otomasikan. Kunci kepada kejayaan negara-negara seumpama Singapura ya, menggunakan Bluetooth trace together, South Korea, ya Taiwan, adalah antara lainnya terkait dengan persoalan contact tracing yang pantas. Dan tidak hanya meletakkan seorang pegawai di PKD mengangkat telefon, tak kurang daripada 200-300 panggilan dia perlu lakukan sehari. Bayangkan, inilah dia cara mana kita menunjukkan kasih sayang kita kepada frontliners atau yang dipertua. Sebenarnya kita memerlukan ya negara ini dengan apa yang berlaku 1 juta ini, 1 juta kes negara ini sebenarnya sekaligus mendedahkan
expose all the shortcomings, segala kepincangan, kelemahan sistem dan delivery-nya healthcare di negara ini. Yang antara lain adalah perkara yang saya bangkitkan sebagai reform yang mau kita lakukan. Yang telah pun saya bentangkan kepada Yang Berhormat mantan Perdana Menteri pada 14 Oktober 2019, Datuk Edi Petua. Ini pada awal lagi telah kita saksikan perkara ini dan kita telah bercakap tentang public health, enhancing public health care. Termasuklah antara lainnya bukan saja infectious disease, penyakit-penyakit berjangkit yang tak sama sekali kita jangkakan ya virus SARS-CoV-2 ini dengan penyakit COVID-19 itu, tetapi terutamanya kami fokus kepada the non-communicable diseases yang hari ini pesakit-pesakit itu telah kita perhatikan ketika kita semuanya menumpu kepada COVID patient. Kematian di kalangan NCDs telah berlipat ganda. Itu perkara yang perlu kita perhatikan. Datuk Yang Dipertua, saya... Satu minit saja. Make sure, 1 minute. Half a second. You're good friend. Terima kasih Kuala Selangor. Terima kasih. Satu minit. Half a second, cukup. Saya tertarik kepada pandangan yang dikemukakan oleh Kuala Selangor tadi berkait dengan healthcare delivery. Tapi sekarang kita dapati bahawa ada kekurangan peralatan perubatan di hospital-hospital, kekurangan ambulans, kekurangan katil-katil, kekurangan pakar-pakar dan sebagainya di hospital khususnya di Klang Valley. Kegagalan ini merupakan satu daripada masalah di mana kita dapati kebanyakan kematian. Dan ini adalah kerana peruntukan yang diberikan kepada hospital-hospital ini kurang. Soalan saya, Imam Ahmad, Kuala Selangor, ialah adakah sekarang masa dah sampai untuk rakyat untuk saman kerajaan di mahkamah? Terima kasih. Semangat saya dengar Klang ya, sebutan saya Klang ya. Yang antara lain itulah perkara yang kita katakan tadi. Apa yang DG sebut, apa yang saya sebut, understaffed, overworked, underpaid, ya, overwhelmed, ya. Ini dia perkara yang menjadi yang telah terdedah dalam pandemik ini. Ya, kalau dulu disebut-sebut, hari ini segalanya dapat kita saksikan sendiri. Datuk Yang Dipertua, ini yang mahukan, ini yang bertambah-tambah pentingnya reform untuk diperlakukan segera supaya bilion-bilion yang kita dengar itu, saya mahu perkara itu dipertanggungjawabkan. Bagaimana? Ya, telah diperlanjakan, bukan saja ballpark numbers, gross numbers saja, tetapi perincian perkara ini. Karena didapati di jurisdiksi negara-negara lain, ketirisan dalam pengurusan pandemik itu sangat besar. Ya, jadi saya tidak mau beri presumptuous, tapi saya mau juga pertanggungjawaban itu dilakukan. Saya sebutkan tadi tentang sporadic cases, yang disebutkan sporadik kerana selama kita tak tahu di mana terkaitnya dengan kluster-kluster tertentu. Saya ingin menyebutkan bagaimana kalau saya boleh tunjukkan index case, maaf, cuba bayangkan ya, index case di Sungai Petani ke kata, di Kuala Selangor ke, di Ijuk ke, yang berlaku pada 16 Jun. Contoh, ya, hanya akan ditarifkan sebagai kluster terkadang kali sebulan setengah selepas index case dikenal pasti apa sebenar-benarnya berlaku. Perkara ini saya bangkitkan. Persoalan definisi kluster pun kadang-kali tidaklah sepakat dan tuntas. Datuk Yang Dipertua. Justru kerana itu, persoalan kemana di mana gagalnya kita. Saya bermula tadi dengan menyebutkan apa yang Dr. Ashil sebut. Itu is the strategic at the strategic level. Tetapi at the methodological ataupun implementasi pelaksanaannya, kita dapati antara lainnya puncanya adalah testing. Apa yang diistilahkan sebagai poor diagnostic policy. Ini perkara yang STFC Selangor bangkitkan. Kalau dalam pandemik yang mencana, tak perlulah kalau seseorang itu RTK positif untuk diulangi RT-PCR. Karena jelas ya pandangan yang dibuat oleh WHO pun begitu. Maka dalam keadaan itu, karena saya sebutkan tadi, the name of the game is speed. Fighting virus SARS-CoV-2 is like fighting a war. Saya sebutkan perkara ini pada hari pertama saya memimpin STFC di Selangor. And it's not going to be a sprint. It's going to be a long haul. Satu perjalanan yang jauh. Sebab itu ketika DG dan kawan-kawan daripada KL Putrajaya mengangkat plakat satu kes, saya berkata, this is the beginning of the downfall. Kerana
ada unsur-unsur. Minta maaf kalau kita tak dapat memanfaat pandangan-pandangan pakar-pakar yang lain, itu sudah masuk dalam unsur arrogant. Dan kalau kita tidak ada memahami benar-benar akan apa yang dikatakan sebagai, maaf cakap, ignorance, ya, saya mengakui dalam hal ini everybody is learning, tetapi kita punya pakar-pakar seumpama Profesor Dr. Awang Bugilba yang menyebut 2-3 kali jangan diguna angka saja. Kalau angka saja pastilah Selangor yang tertinggi. Sebabnya begini, Labuan 100,000, Selangor 6 penduduknya 100,000, Selangor 6,8 juta. Faham ya? Satu kes di Labuan bersamaan dengan 68 kes di Selangor. Untuk Labuan bersamaan dengan Selangor, 100 kes Labuan sudah mencecah 6,800 kes di Selangor. Itulah persoalan incidence case, prevalence case mesti dinisbahkan dengan penduduk. Jangan hari-hari dalam sidang akhbar Selangor tertinggi, Selangor tertinggi. Ditegur oleh Profesor Dr. Awang Bugilba supaya berhenti melakukan itu, lakukan ujian seluruh negara, seluruh state, seluruh negeri dan buat matriks yang tepat, yang betul. Dan jangan memangsakan Selangor kerana Selangor telah beberapa kali mencadangkan akan perkara-perkara yang fall on deaf ears dengan izin yang tidak diambil tindakan, termasuklah perkara persoalan diagnostik. Kita telah kata kalau RTK positif, RTKAG positif, cukup untuk kita tangani segera kes-kes itu. Jangan tunggu untuk dapat panggilan daripada PKD pegawai untuk kembali untuk pergi pula kepada KK ataupun PKD membuat ujian RT-PCR. Dalam pada itu saya perhatikan tak kurang daripada on average 3 hingga 5 hari. Itu dia. Ya, 3 hingga 5 hari senggang waktu berlalu. The name of the game is speed and volume. You must have test yang cheap, fast and punya frekuensi yang tinggi. Bukan satu yang kita hanya ya berpandukan kepada RT-PCR. RT-PCR is a clinical test. But RTKAG is an epidemiology test for population management, for pandemic management. Jangan tidak faham perkara ini sebab. Tetapi alhamdulillah, it took them 1.5 years almost. Saya perhatikan hari ini sudah ada perubahan. Ya, COVID-19 positive cases will be based on RTKAG test, either from nasopharyngeal or swab, nasopharyngeal swabs or saliva. No requirement for a repeated RT-PCR confirmatory test. But it took you so long untuk memahami perkara ini. Inilah antara lainnya yang mengakibatkan mencanaknya kes. Saya pada awal mengatakan, bila Selangor nak turun, siapan tweet saya adalah buktinya. Saya kata, Selangor tidak akan turun angkanya. Steady kalau Selangor. Tidak akan turun, kenapa? Karena kami memerhatikan kadar positivitinya. Bermula daripada 10, 13, 15, 17, satu masa 19 pun ada. Kita tidak malu kerana angka kita tinggi. Tapi kita malu kalau berlakunya kematian. Dan especially brought in dead on arrival. Dato' Yang Ketua, dengan segala rendah hatinya saya meneruskan perkara ini. Dengan segala beratnya untuk saya memberikan kritikan-kritikan yang sangat kritis. This is saying without fear of favor. Atas demi rakyat dan demi negara, kita akan terus berkhidmat untuk memberikan yang terbaik kepada negara dan rakyat. Dato' Yang Ketua, 5 minit ni. 5 minit lagi. Dato' Yang Ketua, saya bergalih. Ya, saya bergalih sikit lagi kepada apa dia antara perkara yang menjadi kepincangan yang berterusan. Ketika kita menyebutkan tentang keperluan mass testing, kami mulakan dengan targeted testing. Kemudian Yang Berhormat Menteri Besar mahukan mass testing. Mass testing untuk 56 zon kita lakukan. Kita buat dengan dasar untuk mendapatkan satu baseline prevalence dalam state kami.
Ya. Kemudian kami tumpukan kepada 8 don yang merupakan mempunyai kadar positivity lebih daripada 5%, ada yang 10% dan sebagainya. Justru dengan itu, dengan targeted, dengan mass testing, targeted, kemudian mass, kemudian kembali targeted. Inilah caranya mantra WHO menyebutkan akan keperluan untuk kita pergiatkan FTTIS, find, trace, test, isolate and support. Lambat betul KKM nak belajar perkara ini sebenarnya, Ketua Yang di-Pertua. Baru dalam PPN ini, baru saya lihat untuk pertama kalinya KKM mau menjalankan mass testing. Too late, too little, too few. Dengan izin. Tetapi begitu jugalah ketika mereka menjalankan ini, sebab itulah Datuk Yang di-Pertua, angka tidak akan turun. Angka tidak akan turun untuk sementara ini dan saya meramalkan angka akan terus mencanak. Saya meramalkan Selangor 10,000 ketika angkanya baru 3-4,000. Orang marah pada saya kata itulah data saya, itulah sainsnya memberikan ingatan kepada saya. Karena sedikit yang kami lakukan dalam testing itu Datuk Yang di-Pertua, secubit saja, sekelumit saja. Sebab bayangkan kami lakukan 100,000, 3,400 yang positif. Tetapi positif di Selangor bukannya 100, 200. 2-3 ribu sehari. Yang kami dapat lakukan hanya 100,000 seluruhnya. 56 don di negeri Selangor. Maksudnya, kalau kita tidak benar-benar menggemblengkan tenaga dalam whole of government approach, this is where the failure yang Shah Alam mahukan saya tekankan tadi. The failure of understanding the role. Peranan untuk kita benar-benar menggabungkan tenaga, kepakaran dan segalanya. Pulau Selangor laluan. Ya, sila. Terima kasih. Lepas saya 3 minit terakhir. Saya bagi ruang Pulau Selangor ambil nafas sikit ya. Sebelum mendarat. Alhamdulillah. Kuala Selangor tak payah Spanish fly pun dah semangat dah. Don't worry. Kami bangga dengan Kuala Selangor yang sangat passionate. Kuala Selangor, saya fikir 2-3 minit terakhir penting untuk kita sampaikan kepada sahabat kita dari Tenggara, Menteri Kesihatan. Sedikit pengalaman kita dalam jawatankuasa khas bebas darurat yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut pasal 2 Akta Ordinan Darurat. Bagaimana peritnya kita untuk mendapatkan granular data daripada kementerian. Ya. Waktu kita nak membentangkan kepada jawatankuasa ini, input kita. Sebab input itu nanti nak disampaikan dalam bentuk nasihat kepada kebawah-dili tuanku. Kita perlukan data. Sebab yang berhormat Menteri sebut, pendekatan kerajaan adalah data dan sains. Kita perlu data. Pejabat Ketua Pembangkang melalui barisan data saintis nak buat satu kertas bertajuk The End of Pandemic COVID, What the Data Says. Alangkah baiknya kalau kita diberikan capaian terhadap data di bawah kementerian. Kita cuba dapat. Saya boleh bagi dia sampai 1. Dikenakan mengikut Akta Kesihatan tak boleh. Perlindungan data peribadi tak boleh. Apakah Kuala Selangor bersetuju bahawa di luar sana yang disebut sebagai Center for System Science and Engineering yang berpusat di Johns Hopkins University, seluruh dunia, negara-negara ini berkongsi data dengan pusat ini. Pusat data ini dirujuk oleh satu dunia. Pandemik COVID ini melanda satu dunia. Kita nak berkongsi amalan yang baik. Mengguna pakai pengalaman negara-negara. Berkongsi. Malangnya, Malaysia tak ada dalam sistem ini. Kita tak ikut serta. Kita ingat di peringkat dunia saja Malaysia tak terlibat. Di peringkat dalaman pun, para penyelidik tempatan nak dapat data pun tak dapat. Ada seorang saja yang kuasainya, ketua pengarah. Yang lain tak boleh. Bila saya tulis surat, diminta buat kertas kerja. Kita tulis surat atas jawatan yang dilantik oleh Pertuan Agong. Segala karenah red tape dan birokrasi. Kita tak dapat. Sebab itu kita terpaksa ambil daripada open sources. Daripada Imperial College, Oxford, daripada Johns Hopkins University, One World Data.
Tapi itu cuma mewakili 80-85% daripada data tentang Malaysia. Granular data itu penting. Bila data ni kita analyse, kita boleh intercept, kita boleh predict. Kita nak bantu sebab ini whole society approach. PM pun sebut, tolong bagi input, bagi kerjasama. Atas position kita dalam jawatankuasa itu, kita cuba bagi. Sampai hari ini dah 6 bulan. Tak dapat. Barangkali Yang Berhormat Menteri Jabatan Negara, tolong tengok perkara ni Yang Berhormat Menteri. Ya, kita nak sambut, kita nak bagi sumbangan yang berkesan. Hakikatnya kita tak pernah dapat kerjasama. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Kuala Bandar Baru. Sangat baik input itu. Sekaligus Kuala Selangor habiskan sampai tepat pukul 1. Pukul 1 ya. Baik, Ada insya-Allah. 2 minit lagi. Baik. Datuk Adli Betul, terima kasih sekali lagi. Ya, apa yang dibangkitkan oleh sahabat saya YB Kulim Bandar Baru adalah satu kenyataan fakta yang tidak boleh dikongsi kecuali di Dewan Yang Mulia ini. Ya, kerana kita punya immunity, kita punya tanggungjawab kita di sini. Itulah akibatnya ketika dalam jawatankuasa darurat pun dari segi perkongsian data dikatakan sebagai granular epidemiological line listing data, saya sebutkan, bukan data bersabit pesakit yang kerap dijadikan alasan untuk tidak berkongsi. Tidak sampai ke akhir bubarnya jawatankuasa darurat tidak dapat dilakukan. Begitulah juga kami di Selangor. Apabila kita menjalankan kegiatan-kegiatan Akura AI itu, belajar tentang mobility, ya, tentang movement, menggunakan AI 14 over variables dengan machine learning itu, datanya tak ada, Datuk Yang Dipertua. Jadi seperti mana yang pernah saya sebutkan, apabila kita tidak punya perkongsian itu, you want us to fight, you push us in the ring, you close our eyes, you blind us, and you tie our hand behind. Tangan kami diikat, mata kami ditutup. Itulah akibatnya kalau kita tidak membawa perkongsian data, Datuk Yang Dipertua. Kerana perkongsian data itu sangat penting, bukan saja untuk Selangor. Bahkan kita boleh menyemak dan membuat pattern studies, membuat AI analytics untuk seluruh negara. Seperti mana yang disebutkan di Bandar Baru Kulim bagi mewakili pejabat Kutub Pembangkang yang punya data scientist yang sangat hebat. Justru saya Masa dah tamat. Simpulkan, ya, betapa peperangan dalam, saya rumuskan, betapa peperangan dalam menangani, membantras virus COVID-2 ini ataupun pandemik COVID-19 ini, Datuk Yang Dipertua, memerlukan bukan saja ya satu komitmen begitu saja, tetapi memerlukan strategi, memerlukan komitmen, memerlukan polisi-polisi yang betul tentang testing, tentang contact tracing, ya, tentang menjalani semua end to end. CAC-nya, MAPS-nya, tak saya sebutkan tadi, sampailah patient care-nya di ICU dan sebagainya. Perlu ada kolaborasi antara public dan private. Public dan private ni kami sebutkan untuk hantar non-COVID patient kepada private hospital sejak lama, sejak awal lagi kita sebut. Baru ini saja yang dapat dilakukan. Datuk Yang Dipertua, atas seluruhnya perkara yang saya sebutkan sebagai kepincangan-kepincangan yang menyebabkan kita gagal melandaikan gelombang ketiga ini. Saya tidak mahu kita hanya melakukan atau meletakkan harapan kepada vaksin. Jangan tidak tahu, Israel dan juga UK punya vaksin, paras vaksin, kadar vaksin yang tinggi, tetapi mereka kembali melihat akan epidemik ataupun clusters, outbreak seperti itu. Jadi tak cukup dengan vaksin, ya vaksin adalah silver bullet kalau kita bersekalikan strategi itu dengan public health intervention measures seperti testing, betul-betul, social contact tracing tadi, dan menjalankan segala workflow yang lain untuk kita benar-benar dapat berjaya melangkah kepada dia. Benar-benar kita berjaya menangani gelombang ketiga ini. Sekian, terima kasih atas semua celahan yang dibuat. Terima kasih sekali lagi untuk kita sama-sama tangani. The whole of government approach, the whole of society approach. Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Yang Berhormat, jam telah tepat 1-2 minit. Majlis akan berhenti dah. Disambung semula 2.30 dengan ucapan daripada Kuala Kerai, kemudian diikuti oleh Langkawi.